Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan perjuangan kita ya untuk menghabiskan bab 4 ni. Kita di dalam topik yang kecil yang akhir lah, iaitu tajuk 4.6 penyerahan Sabah kepada British. Tapi sebelum kita mula, saya ada tercicir satu tajuk ya mengenai Sarawak. So kita dah tahu penyerahan Sarawak kepada British oleh Brooke menyebabkan ada dua reaksi. Satu sokong dan satu menentang. Yang menentang saya dah bincangkan. Satu lagi tercicir iaitu yang menyokong. Okey. Yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British adalah berdasarkan kepada beberapa alasan lah. Okey. Yang pertama, apabila Sarawak diserahkan kepada British, so British dapat memajukan negeri dalam pelbagai aspek. Okey. Sebab British dia ada kewangan. Okey. So dia ada modal. Jadi dia boleh bangunkan negeri Sarawak selepas perang. Okay, itu yang pertama, memajukan negeri. So the next one, memajukan penduduk tempatan. So British ni dia ada tubuhkan YMA, Young Malay Association. So Young Malay Association ni ataupun YMA ni dia nak bantu, nak bantu majukan orang Melayu especially dalam ekonomi dan sosial. Okay, so orang Melayu yang tercicir, yang tertindas, yang ketinggalan ni tadi, mereka boleh meningkatkan semulalah kualiti hidup. So YMA ni dia akan ditekankan kepada pembangunan dari aspek pendidikan, ya, dari aspek agama dan sukan. Okay. Yang ketiga, memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. So bila Sarawak berada di bawah British, ramai golongan intelektual di Sarawak ini diberikan peluang lah untuk menjawat jawatan di dalam perkhidmatan awam ataupun perkhidmatan kerajaan. Contohnya mereka ni berpeluang untuk menjadi jurutera, doktor, peguam dan sebagainya. So ini antara 3 sebab lah. Okay, kenapa ada antara rakyat Sarawak yang sokong Sarawak diserahkan kepada British. Okay, so habis cerita dekat situ, sekarang ni kita nak tengok dekat Sabah pula. Okay, Sabah diserahkan kepada British. So ini macam biasalah, selepas perang, selepas Jepun kalah dalam perang, so British kembali, dia telah melaksanakan BMA di Sabah, British Military Administration. Okay. So fungsinya sama saja. Selepas perang, BMA ni tugas dia nak kembalikan semula keamanan dan dia nak kembalikan semula ketenteraman negeri. You know kan, lepas perang ya, keadaan kucak-kacir, huru-hara, serabut tak stabil dan sebagainya, politik ekonomi sosial dia. So BMA ni dia tugas dia nak pulihkan semula semua keadaan ini. Okay. Kemudian lepas keadaan dah pulih, jadi Sabah ya, sebelum diserahkan kepada British, Sabah ini berada di bawah pemerintahan SBUB. SBUB itu adalah Syarikat Borneo Utara British Berhad. Okay, SBUB. Jadi kenapa SBUB nak serahkan Sabah kepada British? Okay, yang pertama, sebab nak memenuhi kepentingan British. Okay. Yang kedua, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Dan yang ketiga, masalah kewangan SBUB lah. So ini you boleh baca sendirilah, ada huraian dia dekat sini. Okay. So reaksi penduduk tempatan. So kita boleh rumuskan dekat sini. Kalau dekat Sarawak ada yang menyokong, ada yang menentang. Tapi dekat Sabah, majoritinya tidak menentang. Okay? Tidak menentang, Sabah diserahkan kepada British. So kenapa boleh jadi macam ni? Kita nak tengok kenapa ya. Pertama, dasar British. Ya. Dasar British itu sendiri menyebabkan rakyat Sabah tidak menentang. Yang pertama, British ni dia menindas kegiatan berpersatuan. Pemimpin tempatan dekat Sabah sukar dia nak kumpulkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Kenapa? Sebab terdapat banyak etnik, okay, bahasa yang berbeza, kepercayaan yang berbeza, budaya, kegiatan ekonomi yang berbeza. So perbezaan ini, perbezaan demografi, perbezaan sosio budaya menyebabkan pemimpin susah nak kumpulkan semua etnik ni dalam satu pertubuhan lah. So itu yang pertama. Okay. Kalau ada persatuan pun, persatuannya adalah seperti contohnya BARIP ya, Barisan Pemuda Sabah, ada satu lagi tu PAS-PAS, Persatuan Sahabat Pena Sabah. So dua pertubuhan ini pun perjuangannya adalah untuk menuntut supaya memperbaiki ekonomi dan politik penduduk tempatan. Okey. Dan maksudnya perjuangan mereka tu tidaklah radikal ya, dia hanya nak minta untuk membaiki saja, baiki keadaan politik dan ekonomi penduduk. Okey. So kalau ada pemimpin yang aktif, pemimpin yang aktif, so British telah menggunakan strategi yang halus.
kepada pemimpin yang aktif ni supaya mereka ni tidak berjaya nak bangkitkan semangat kesedaran di kalangan rakyat. So what happened, pemimpin yang aktif ni, mereka ni akan dipindahkanlah ke bandar lain ataupun diberikan kenaikan pangkat. So kesemua keadaan ini melemahkan, dasar British ni telah melemahkan aktiviti berpersatuan di Sabah. Dan antara sebab lain adalah masalah kewangan, tak adanya sumber dana dan kurang pemimpin yang berkebolehan. So ini semua telah menyebabkan sukar untuk menumbuhkan satu pertubuhan yang aktif lah. So yang kedua, dasar British yang kedua adalah British ni dia telah mengehadkan peluang di dalam pentadbiran. So bila tidak diberi peluang dalam bidang pentadbiran, jadi penduduk di Sabah ni dia kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. So mereka ni kurang pengetahuan lah, kurang pengetahuan. Yang kedua, yang tadi tu dasar British ya. Yang kedua, kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Ini antara satu lagi sebab lah kenapa penduduk Sabah tidak menentang. Kerana bila di bawah British, so rakyat ataupun penduduk Sabah dia berpeluang nak melibatkan diri dalam pentadbiran. Itu yang pertama lah. So mereka boleh berkhidmat di dalam perkhidmatan kerajaan ya. Boleh memajukan perniagaan, boleh British pun akan meluaskan jaringan perdagangan. Dan ini secara tak langsung membolehkan Sabah dibangunkan selepas perang. That's why kenapa penduduk Sabah tidak menentang pun apabila SBUB mahu menyerahkan Sabah kepada British. So atas sebab inilah penduduk tak nak ataupun enggan melibatkan diri dalam aktiviti untuk menentang penyerahan, sebab daripada apa yang kita bincangkan tadi, lebih banyak kebaikan sebenarnya ya, banyak manfaat ataupun kebaikan yang akan diperolehi oleh penduduk Sabah sekiranya Sabah diserahkan kepada British. So rumusannya dekat sini, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak faham tujuan penyerahan tu. Oleh kerana dasar British tadilah, dasar British yang tidak menggalakkan berpersatuan, yang mengehadkan penduduk di dalam perkhidmatan kerajaan. So semua ini telah menyebabkan rakyat Sabah dia tidak faham tujuan penyerahan tersebut. So selesailah sudah kita punya bab 4 ni, tamat ya. So minggu depan kita akan masuk bab yang baru pula, bab yang kelima. Bab yang kelima. Jadi selesai anda mendengar video PDP ni, bolehlah menjawab soalan yang saya berikan di dalam grup. So sekian saja daripada saya untuk hari ini. So terima kasih kerana meluangkan masa anda. Jumpa lagi nanti.